Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. 'Ala Allahi tawakkalna. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودواء أسقامنا وشفاء أمراضنا وشفيعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Sina yang dikasih salam sejahtera di saat yang mulia ini di dalam ruangan hidup sederhana bersama saya Ilyas bin Hasan Siddiq. Alhamdulillah kita masih lagi bersama dengan tajuk kita iaitu Al-Marhumuna Fis Sunnatin Nabawiyah, mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sunnah Nabi atau melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam siri yang ke-18. Alhamdulillah. Pada kali ini insya-Allah kita bagi nak berbicara tentang di antara gambaran rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terhadap al-ajmawat. Al-ajmawat, benda yang bernyawa tetapi tidak boleh bercakap, iaitu binatang-binatang, maksud ada al-ajmawat. Sebelum pada ini kita telah berbicara tentang di antara gambaran rahmat Nabi SAW terhadap al-jamadat, terhadap benda-benda keras, benda-benda tidak bernyawa seperti pokok kayu, seperti batu-batu yang mana kita sudah akad. Contoh di antaranya yang sakut dengan pokok kayu yang Nabi SAW sebelum dijadikan, sebelum dibuat bagi dia iaitu mimbar, Nabi SAW selalu dia tu pergi khutbah atau berpidato di tepi pokok tamar. Ya, ia duduk, imam dia duduk dekat dengan pokok tamar. Nah, ia getebah situ. Bila dia tu dibuat bagi dia mimbar, maka dia tinggal pokok tamar tu, dia tinggal batai tamar tu, dia pergi naik mimbar. Maka di situlah batai tamar tadi tu dia berjerit, menangis sampai sahabat dengar tangisan itu pokok tamar tu sampai pada Rasulullah SAW turun daripada mimbar. Rasulullah pergi pegang. Katanya satu hadis Rasulullah pergi jamuh, pergi sentuh. Katanya Rasulullah SAW pergi peluk, dhammahu, atau pergi peluk, pergi dakak batai tamar tu. Barulah dia tu sakanat, dia tu senyap. Nampak tu? Satu riwayat lagi Nabi SAW dia kata, sekiranya aku tidak mari peluk dia, tidak mari jamuhnya, tidak mari duk gosok dia, nanti dia akan menangis dan jerit sampai hari kiamat. Satu riwayatnya katanya, suara tu sepuluh suara beraluh tiak kerana dia diingat pada Nabi SAW. Jadi Nabi tu tinggal dia pergi naik mimbar, dia menangis. Tapi Nabi SAW dia tu rahmat pada pokok kayu ni, dia pergi peluk dan pergi dakat, pergi sapuh, pergi jamuh dan lain-lainnya. Itu kita sudah tahu. Begitu juga rahmat Nabi SAW dengan batu. Seperti mana Nabi SAW cerita kepada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah SAW, atau qala Anas ibn Malik rahimahullah atau radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna Uhudan jabalun. Nampak tu? Sungguhnya Uhud ni satu bukit. Yuhibbuna wa nuhibbuh. Dia cinta pada kami dan kami cinta kepadanya. Jadi Rasulullah dah cerita pada dia, pada Anas. Maka Anas cerita pada kita. Betulah mengata ini di antara gambaran rahmat Nabi SAW terhadap apa tu? Terhadap batu yang berupa bukit Uhud. Jadi kata
Bukit Uhud tu satu bukit yang yuhibbuna, dia tu kasih pada kami. Berkatanya Al-Imam Nawawi, maknahu yuhibbuna ahlahu wa hum ahlul Madinah wa nuhibbuhum. Wa sahihu annahu ala zahirihi wa anna ma'nahu yuhibbuna huwa binafsihi faja'allahu fihi tamyizan. Nampak tu? Mana kata Imam Nawawi dia kata Bukit Uhud tu nisbah pada orang duduk di kawasan Uhud. Nampak tu? Maka orang duduk di kawasan Uhud ni orang Madinah. Maka orang Madinah kasih pada kami dan kami kasih padanya. Dan ulama lain mengatakan dah kita kena mana kita kena serah pada mana zahir hadis ni, mana bukit sendiri tu kasih pada kami. Bukit sendiri kita kasih pada kami, bukit orang dak. Bukit sendiri kasih pada kami dan kami kasih pada bukit. Mana dia ambil dasar mana? Dia kata sebab ketika Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar, bersama dengan Uthman, nampak tu bukit tu kocok. Mana tu ada nyawa kalau kita kira dengan hadis ni. Sebab tu Nabi kata uthbut Uhud, diamlah Uhud. Tenanglah bukit Uhud. Fa inna alayka nabiyyun wa siddiqun wa syahidani. Nampak tu? Diamlah Uhud, kerana di atas kamu ni apa? Seorang nabi dan seorang siddiq. Siapa siddiq? Siddiq iaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, wa syahidan, dan dua orang mati syahid iaitu Umar dengan Uthman radhiyallahu anhu. Walau bagaimana, ini di antara gambaran rahmat Nabi SAW kepada apa? Kepada batu dan kayu yang dinamakan al-jamadat. Pada kali ini insya-Allah kita mari tengok berkenaan dengan rahmat Nabi SAW terhadap al-ajmawat. Apa al-ajmawat? Benar tidak boleh cakap, benar tidak boleh kecek, benar bernyawa tapi tidak boleh bercakap. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi fashtadda alaihi al-'atash fanazala bi'ran fashariba minha thumma kharaja fa idha huwa bikalbin yalhath ya'kulu ath-thara min al-'atash فقال لقد بلغ هذا مثل ما بلغ بي فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا قال في كل كبد رطبة صدقة. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Masya Allah, Masya Allah. Nah, apakah maknanya? Satu ketika ada seorang lelaki berjalan. Sedang-sedang berjalan itu, dia rasa dahaga. Kemudian dia jumpa dengan satu telaga. Dia pun turun dari telaga itu. Telaga zaman dulu tak sama telaga learning. Telaga learning tu sekadar mana kata kita kerek, kita duduk atas, kita kara, kita hela, kita junga, kita gapo tu. Telaga zaman dulu tu ia boleh turun. Jadi ada tangga keliling, dia buat setengah tangga di keliling balik dalai tu. Balik dalai telaga tu dia luah. Dia kerek dia tu bukan kerek dak, setengah dia gali, kemudian dia hatu bata. Atau dia cakut tanah yang dia boleh jalan turun. Turun siapa di bawah ni boleh cedok. Ni cuba tengok telaga-telaga di Khaybar di apa tu, boleh turun. Dan imam turun dengan khabak, imam turun dengan tali, imam turun macam mana artinya dia boleh turun. Jadi dia mana ni turun. Turun minum air, moga lapar tu. Fa kharaja thumma kharaja, kemudian dia tubik. Tubik daripada telaga tu kenyal lah. Irtawa maknanya dia tu kenyal. Ada harga tak di tu? Tak ada harga lah. Fa idza huwa bikalbin yalhath. Tubik mangin apa anjing duk?
seekor anjing duk jelai lidah, yalhath. Sepanggil letih ya anjing ni. Ya, jelai macam ni, jelai lapar apa ni? Nah, anjing masya-Allah juga anjing dah. Dalam hadis pun ada anjing, dalam Quran pun ada anjing. Nah, in tahmil alaihi yalhath wa in tatrukhu yalhath. Nah, anjing ya khijar dia bila ya kenyai pun ya jelai. Ya lapar pun ya jelai. Ya letih pun ya jelai, ya tak letih pun ya jelai. Dia panggil tegak apa jelai mana tu ya duduk setengah nyawa serta dengan lidah tubik tu. Pasal nak tengok anjing duduk dia. Mulut dia setengah kucing dah. Anjing ya like kayak nganga tu. Lidah jelai tubik dah. Apa? Mengata dia duduk nyawa jadi tabiat atau satu physical dah dia tu mengata kita baca dalam kitab Al-Hayawan. Nah, bagi Al-Jahiz dia kata anjing ni pelik. Dia kata anjing ni duk dia jelai. Letih pun jelai. Nah, kita ni kalau letihnya nyawa nyawa kat mulut. Ya ni nyawa kat mulut semua. Dah senik pun itu mengata letih pun nyawa kat mulut. Dengan jelai lidah. Lapar pun mengata nyawa kat mulut. Letih pun tak letih pun kenyai pun mengata ni tabiat anjing lagu tu. Nah, maka dia jumpa dengan seekor anjing tu jelai lidah. Yalhath. Nampak tu? Yalhath. Kalau salak yang bah. Nah, salak yang bah. Ini yalhath. Ya'kulu thara pengaduk. Ya'kulu thara. Athara ke apa athara? Nah, athara ni mereka kata duk siung-siung apa? Mereka kata duk cari air. Nampak tu? Ya beza. Ya thara dalam bahasa Arab ni, ya sepengah nampak air, dia jauh. Nah, nampak air. Tetapi bila pergi, tak ada. Mana kata duk lapar, duk cari air. Ya beza dengan, tapi itulah dalam bahasa Arab dia kata, dah, farqun baina thara wa thuraya. Apa thara? Thara, benar bayangan air. Thuraya, bitih. Betul lah. Beza orang yang duk cari thara dengan duk nak pada thuraya. Thuraya ni mana kata bitih yang cerah, yang berkelitan. Ni mana kata ya'kulu thara duk makan ke apa? Duk makan bayar air, cari air. Anjing dia cari siung situ, siung sini. Napa bayar air situ, pergi situ. Misalnya ni pun berkali habis ramuk boleh hadir. Dah lapar ni anjing, nak turun tak pandai. Tak sepuluh orang. Orang yang pandai. Dah pandai khabak, pandai pijak, pandai gotu, pandai goni. Dia pun kelih. Dia kata, gapo? Dia kata, laqad balagha hadha mithla alladhi balagha bi. Dia kata, anjing ni nampak dia tu dah harga sepengah aku, dah harga juga nampak ni. Nampak tu? Famala akhufahu, maka dia pun turun. Tu ambil semula. Ambil, tak ada cetang, ada gapo, ambil kasut dia. Ambil kasut dia tu. Cedok air dari telaga, naik semula. Lepas tu, thumma amsakahu bifihi thumma raqa. Kemudian, thumma amsakahu bifihi. Allahu Akbar, tengok usaha dia tu. Dia cabut kasut, khuf dia tu. Khuf dia tu, dia ambil buh air dalam khufah. Atau dalam khuf. Khuf ni sebenarnya tuking kulit. Tuking sebenarnya kulit. Orang Arab dia suka pakai lah. Dia nak pakai tu dah. Tuking pakai sejuk boleh ada. Kita biasa pakai lah masa kita duduk di Madinah tu. Mana kata, dia penuhkan air dalam khufah, dalam khuf dia tu. Kemudian, dia kikir dengan mulut dia. Dia menggunakan air nak pajak, nak pegang ni. Dia kena guna dua tangan. Lepas mana lagi nak pegang kasut, mana lagi nak gapo. Dia usaha tengok usaha dia tu. La ilaha illallah. Dia usaha tengok. Dia jam, dia kikir kasut dia. Air ada dalam kasut dia, dalam khuf dia tu. Pajak naik pula, khabak sapa dia. Thumma raqa, kemudian dia apa? Dia naik tinggi. Dia naik mana tahu, dia naik tubik daripada telaga. Fasaqal kalba. Maka dia
beri minum kepada anjing tadi, fasyakarallaha lahu. Maka Allah SWT terima kasih pada dia. Allahu Akbar. Allah SWT terima kasih pada dia. Faghafara lahu, dan Allah SWT ampunkan dosanya. La ilaha illallah. Nata perbuatan mudah-mudah ya. Nah, boleh ampunkan dosa kita. Perkara yang kita tak suka-suka. Minum pada binatang. Kata makan ni kepada binatang yang tidak boleh kecek. Nampak tu? Pertama tak ada anjing, tak ada tak ada hilah, tak ada cara nak pergi turun tu. Maka dia usaha tengok situ. Boleh. Maka Allah SWT terima kasih pada dia, dan Allah Taala ampunkan dosa dia. Nampak tu? Sabda Nabi SAW pula dah. Bila ditanya lah, qalu, mereka tanya, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajra. Ya Rasulullah, adakah kita akan dapat pahala ke dengan sebab binatang-binatang ni? Misalnya kalau bagi orang duk pera burung misalnya, duk pera itik misalnya, duk pera kucing misalnya, duk pera anjing misalnya, duk pera binatang gapo saja misalnya, adakah kita boleh pahala juga nak kita duk pera ni? Pera kambing, pera lembu, pera gapo ni? Bahaim. Nampak tu? Nampak tu silakan dikasih. Kemudian Rasulullah jawab kata apa? Rasulullah jawab kata ya. Jawab kata ya. Dengan lafaz mana? Lafaz kata fi kulli kabidin ratbatin sadaqah. Kita bagi kepada tiap-tiap perkara yang bernyawa. Yang dah kabidin ni, kibdah ni hati. Hati. Kibdah. Kita pergi makan roti kibdah weh, kita pergi makan roti hati goreng weh, hati genai weh misalnya. Roti bin hati yang basah. Bila basah maka bernyawa lah. Jadi pada tiap-tiap tak kira lah. Kita pada orang bernyawa, binatang yang bernyawa lagi tu. Yang hidup lagi tu, makan ke dia boleh hidup sambung lagi dengan sebab air kita dengan sebab tepung sikit kita kita makan daripada kera, kita makan daripada kucing, kita makan daripada gapo saja, hak pentingnya perkara yang bernyawa. Sedekah, boleh sedekah. Masya-Allah tengok ni. Kita yang masa sia-sia nah. Kita yang masa sia-sia rugi weh. Beli nasi khabu. Kita digoreng kena beli 4 buku. Apa? Kucing. Kucing pio tahu mari. Kucing duk di sekolah tu 2 3 4 ekor. Ni. Mana tahu boleh sedekah. Lepas ada seorang tanya. Dia kata ada orang Tino sore dia apa dia kata. Orang Tino orang Islam lah. Cerita ni berlaku di Indonesia. Tu dah muka. Tapi duk pera anjing hak dia tahu. Duk pera anjing hak dia tahu. Tua dah tu Tok laki pun mati, anak pun tak ada duduk sekali. Jadi dia ni duk pera anjing hak orang tahu, kucing hak orang tahu. Pera macam mana? Mana tahu dia buat satu tepat. Tepat dalam pagar umur dia tu. Jauh pada orang lah. Yang dia buat hak ni anjing. Ada anjing penuh. Dia mau pergi buat apa? Dia mau pergi pukul amal, dia mau pergi buat video. Lepas tu orang tanya tu boleh ke orang Islam kita pera anjing duk gapo? Ada pera kucing. Lepas tu dia jawab kata dia orang ngaji. Tahu hukum anjing gapo tu. Tetapi di sini dia ingat satu hadis Nabi SAW. Kita bela, kita cara, kita. Jadi kalau demo apa? Demo nak ambil anjing tu.
Gimana? Gi perut tak apa mek gi ah. Hak nyanyi hanyi masa mana? Hanyi masa. Nah, panggil tu hanyi duk lepas kata patah, duk gapo tu. Tak ada makan ni, tak ada gapo, hak tu kurak, hak tu naik kurak, hak ni punah kulit, hak ni kecok, hak ni patah kaki, hak ni buta mata, hak ni. Hak muka teh demo, muka dah hamak demo, muka dah gapo demo. Pegang demo nak gapo. Sini dia kata, nah, dia ambil rahmat kita depan. Nah, lepas tu dia ada cara dia lah. Dah, nak apa, nak mari wi upek pada anjing ni pakai sarung tangan yo gapo kok tu kok ni. Lepas tu makan ni mana? Dia kata bila mula-mula tu aku duk gitu kok nak. Turut mana turut. Dah, turut pergi pada kedai-kedai nasi hok makan ni lebih tu aku pesan pada dia. Dah, supaya aku apa? Supaya fak dia tu ambil makan ni hok lebih-lebih. Cuah dalam satu bekas. Dari timur ke lagi apa tu sehari-hari boleh lah. Dah, satu timur besar tu. Paklik ia bagilah. Hak basah-basah ya cuah. Hak kering-kering tu dia tak tepi ya gapo sepok-sepok tulis-tulis gapo tu, tulis-tulis gapo nama tu. Dah, ya itu tumuk-tumuk tu mana tu cara sungguh lah. Jadi duduk hari-hari tak ada buku po, duduk cara hanying, kucing. Sebacai dia kata. Dah, wasus pengada rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia. Sebab dia duduk cara fi kulli dah kabidin ratbatin sadaqah. Pada tiap-tiap kita makan pada tiap-tiap benda yang bernyawa adalah sedekah. La ilaha illallah ni mana kata di antara rahmat Nabi SAW. Lepas tu kita tengok tinjau pula kepada sirah-sirah para tabi'in. Dia kata aku ni pagi-pagi aku ambil makanan yang bini aku beri ni, aku puasa tapi aku ayat pada bini aku ni, nyata aku ni nak pergi makan pak hijau. Bini dia beri lah, misalnya beri nasi khabu misalnya. Maka dia klik, maka dia tu pada rumah tu. Tak kira lah nasi khabu ke roti kering kan. Dia kata dia pergi bila lalu tu dia tak tengok ada sumuk tepi rumah. Duduk luar atau duduk di pokok kayu di gapo kengor ke gapo yang ambil roti kering tu, dia puru. Ya gila pula. Jadi makannya tak habis dengan sebab dia makan pada orang lain. Pada kucing, pada gapo. Nasi khabu dia tu dia cuah situ sikit. Nah, kucing makan situ sikit. Allahu Akbar, ingat pada orang-orang yang kata duk cara jang dia beli upas guni besar hari-hari dekat subuh. Mari makan daripada anjing. Anjing biar tahulah mana tak anjing ramah di supuk tu. Dia pergi cuah situ. Kucing cuah situ. Lepas tu lagi berat. Malam hari mari pula halawak pula hari-hari aci kucing dan anjing. Dah kena dia tu. Ni makna kata boleh hadi wallah alam dah hadi. Apa dia bertanya kalau orang kafe dia suka suka lagu tu. Suka makan pada kucing pada lepas tu lah mana tu. Kita kira dengan apa? Kita kira dengan asbab musabab ni. Sebab nak masuk syurga kena apa? Kena ada kalimah syahadah, kena ada anak-anak kecil, kena ada wisah. Tapi boleh hadi wallahu alam lah, boleh hadi Tuhan. Suruh pada Tuhan lah. Tuhan kesian pada dia. Tuhan kesian pada dia sebab dia kesian pada benatai-benatai. Boleh hadi Tuhan nak masuk jadi syurga, wallahu alam bukan kerja kita tu. Tapi kita suka baiklah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tahu kalau lah kira dengan asbab musabab, mana tahu nak masuk syurga sebab nak masuk syurga kena ada apa? Ada anak kecil dia la ilaha illallah. Apa ni? Jawab benda molek ustaz ni. Wallahu alam kita bukan Tuhan. Kita suruh pada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan nak kira wasana dia. Hak ni pun tengok bainama rajulun. Nampak tu? Bainama rajulun. Allah alam piye rajulun ni. Lihat ni bani Israel. Mana tahu kita suka molek. Dia orang baik pada benatai pada gapo. Allah Subhanahu Wa Taala la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak mensia-siakan balasan pada orang suka baik sedara dikasihi. Lepas tu wallah alam bila dia mau tu mati dia mucak belum mati. Wallah alam kata
Kita tak tahu benda tu. Artinya kita ni kena usaha buat benda kebaikan. Nah, misalnya kita pergi di pam naman. Lepas tu ada anjing misalnya. Anjing duduk tepi nu misalnya kuru, lepas tu ada anak 2 3 4 ekor tengok pada kita. Kita duk makan lucing, makan gapo tu. Nah, kita halau lah ke dia, boleh lepas jauh lah. Nah, dia pergi makan, dia nak susu pada anak dia gapo tu. Boleh apa dah pahala pada kita. Nah, nampak semua nampak. Gapo dah mau ni duk upai pada anjing. Waktu kau ni. Dia tak kerti apa. Dia tak boleh kecek. Habis tu dia mari tengok kita tu. Nah, dia mari molek, dia mari tengok mata dia belah kelih. Nah, kita ui. Kucing pun sama. Nah, dia lapar kita halau kita ui. Tak luar dia bukan makan terus pun kita makan. Dia makan nak kenyas lepas lagi. Nah, sebab kita bukan jumpa dia sama. Misalnya saudara dikasihi. Ya. Oleh itu bagi orang yang suka wi. Nah, makan ni suka wi gapo. Maka itulah. Nah, apa yang kata dapat rahmat dan dapat ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di negeri Arab ada seorang tu dia buka peli titik ah. Tak tu dia ambil cetang ke dia ambil batu dia tak. Lepas tu dia bertanya, "Mana ngenak ayat apa?" Tak ada ngenak dah dia buka untuk apa? Untuk zawahif. Untuk apa? Untuk menate-menate hok duk panggil tu duk mengesok di atas apa atas bumi ni burung-burung mari duk makan. Sungguh bodoh amal tu dia buka di balakon dia tu. Balakon ni apa panggil tu? Balakon ni makna kata di berek dia tu dia ada tempat jemur. Nah, lepas tu dia tok air situ gapo tu. Burung penuh duk mari makan. Makan siap dah, we kenyang perak tu be. Burung makan siap kenyang perak tu be. Nampak tu? Nah, ni mana kata ia boleh pahala dia orang turun modal kita. Dan saya ingin cerita satu cerita juga. Nah, ni kita maksud sendirilah. Seorang tokeh. Nah, mana tahu masa dulu tu orang Jawi kita semua lah kalau duduk Mekah tu dia kena ada kafil. Kafil ni tokeh. Bila tokeh ni mana tahu orang Arab lah. Tokeh ni mana tahu kita kena duduk bawah igamah kita ni ialah perakan tu. Duduk di bawah dia lah. Kalau ada panah apa dia kena cara berlaku lah. Satu ketika kita pergi di padang pasir. Nah, pergi di padang pasir. Ia pun upah kereta meko gali koleh. Wah. Gali koleh pak. Gali pada pasir tu we di koleh. Nah, pada pasir setengah tempat ni bukan pasir debu semua kita dah kelih di Dubai tu. Kata tanah dia tu mana kata lek bawah tu ada kat tanah kor apa tu lah. Nah, ya gali ya tak tepi hak gali tak tepi jadi tebing dah ya di tebing serta ya di bangun lah. Dalam tu dia jadi koleh lah. Lepas tu kita tergali buat pos sini. Sebab apa? Tak ada gapo. Duk gali buat pos sini tak ada gapo ni. Dia kata nanti tengok. Nah, ni tengok. Sebulan 2 bulan kita mari pula. Sebulan 2 bulan ni moga hujan atau tak ada hujan tapi air mata tubik. Bila air mata tubik dia penuh koleh. Bila penuh koleh tu kita pergi lepas 2-3 bulan tu kita pergi penuh koleh tu keliling tebing tak ada tu hijau. Lepas tu ada tumbuh dengan pohon asal 5, pohon lado, gapo lagi. Buah loz, kacang apa ni? Mana ada pokok kayu tepi tu. Tumbuh 3 bulan ni mana tahu. Tumbuh dengan upuk gapo dah mau. Tak ada tebal mana lagi lah, tak ada atau itu lagi lah. Lepas tu kita tengok ada katok dalam air tu. Ada kuru. Bunyi suara burung sinik lalu. Duk sare di pokok gapo tahu lah. Kita tengok kat mana ni? Sini lah dia kata tengok ni. Kita gali air ya. Hafara bi'ran. Ini di antara sadaqatun apa panggil kata hasanatun tajri ba'dal maut ni di antara kebaikan. Pahala yang berlari masuk dalam kubur kita.
Selepas pada kita mati ni, benda-benda lagu ni, di antaranya nahran ajrah, sungai mana kita gali. Orang panggil sungai gali. Situ sungai tak ada dia, tapi digali oleh demon ni. Jadi cepatan ni apa tu, boleh orang guna dengan air ni. Hak ni jadikan satu wakah yang boleh pahala dia tu kepada apa? Kepada orang yang usaha mula-mula. Nah, klik pada kubur dia. Kalau dia mati. Dan antaranya hafara bi'ran, gali telaga. Demon ni dia gali telaga tadi. Gali koleh. Dia tinggal situ, air penuh. Ada dengan katak, ada dengan kuro, ada dengan gapo cukup lah. Nampak tu? Jenis air lah. Dia naik lumuk lewat wah tu gapo, dia dapat hidup. Tepi ni pula ada dengan asal lima gapo nama. Ada dengan lado. Lepas tu kita tanya, kita mari hari tu, sudah kita gali tu, tak ada mari. Dia kata kita nak mari. Moga-moga kita kata orang tua bawa kereta dia. Nampak tu? Kalau asal dia nak hajak, kita nak mari. Ni dia pun tak lagi kerana mereka dengan debat kita lah. Mana tu kita dia bawa pergi mari lah. Lepas tu kita tengok dia apa dia kata, tengok ni. Bila kita buat air, kita gali, air naik. Penuh kolek. Burung duk hijrah pergi mari. Burung hak makan gapo, makan bunga, ke makan butir, ke makan gapo hak pentingnya. Burung hak makan lado, hak makan gapo. Bila itu mari sapas sini, yang nampak air dah, dia beradu. Bila dia beradu, ya gapo yang makan air mani, ya gapo, ya berak di sini, ya gapo. Dengan sebab dia berak gapo nang butir lado, butir kaca, butir tu, butir ni, butir bunga tu, butir. Itu moga basah tepi ni. Moga subur tepi ni. Naik pokok kayu. Dia kata berapa orang boleh kita ni. Kalau kita mati, kita tinggal lagu ni, berapa orang pahala boleh kita. Batulah mana kata benar lagu ni, kita sepreh. Kita sepreh. Kok mau kita menjadi nikmat banyak doa, air banyak doa jadi pun tak ada ingat, tak ada ingat sebab tak ada apa, tak ada duk mikir mana macam ni. Jadi banyak doa air tu kena cuba dia semoga naik nyamuk pula. Tak sewi nak nyamuk apa, kita bubuh ikan. Ikan gapo, ikan nuk yung gapo nama ikutlah. Mana kata kita boleh hidup. Bila kita hidup tu kita boleh pahala. Bila kita boleh pahala tu Tuhan syukur pada kita dan Tuhan ampun bagi kita sedara dikasih. Satu lagi, saat ini kita baik pada penatih. Yang kedua pula daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Udzibat imra'atun fi hirratin habasatha hatta matat ju'an, fadakhalat fiha an-nar." Qala, faqalu, "Wallahu a'lam, la anta at'amtaha, la anti at'amtiha, wa la saqaitiha hina habastaha." حبستها أو حين حبستها ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض. nampak tu? La ilaha illallah. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Mana apa sini? Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, "Udzibat, diseksa. Diseksakan seorang perempuan tadi." Diseksakan seorang perempuan dengan sebab seekor kucing. Sebab pula kucing-kucing dah. Allahu Akbar, kita tengok kucing hodok lah ke watah, hodok gapo kan. Ya, kita bawa kereta regah ada. Atau bawa kereta pasal kita, tapi kucing ni duduk sungai ada gomo dah. Bila dia haluh ke apa yo lari pada guru, dia nak atas batas, tak ada nak kira dah. Jijak acur. Jijak. Apa? Sugung dia kecak, putus. Acur. Coh. La ilaha illallah. Kesia ke dia. Ini berarti bila kita rasa kesia tu adalah rahmat. Setengah-setengah ulama katanya fidyah dia tu
kita kena sedekah. Dah sedekah duit. Nak bayar fidyah kita tinih kucing, kita gapo. Nah, nampak tu? Atau kalau seorang kambing, kita kena kita kena fidyahkan kambing. Mana tu kita kena rati kambing. Tuai tak tahu gapo. Dia tuai tu. Setengah-setengah ulama dia pengata dia tu memberikan satu pendapat. Dia kata bagi orang wakwi menate mapuh seekor ni, menate terutamanya menate yang tidak disuruh oleh Islam bunuh dia. Sebenarnya ada di sana benate-benate Islam suruh bunuh. Nampak tu? Menyatakan antara benate fawasiq. Khamsun minal fawasiqi. 5 daripada benate-benate hak fasik. Fasik ni benate-benate seperti tikus, cekeng, sewah, ular yang ada apa? Ada ritik, ada pitik di kepala dia. Apa lagi? Al-kalbul aqur. Anjing gila. Hak tu disuruh bunuh. Hak lainnya. Hak lain tu kita duk bunuh setengah. Ada tu buat klip di mana di Jepun. Seorang Tino ni pakai kasut apa? Kasut. Topoh tinggi tajam. Lepas tu dia ambil kucing seekor kita. Dah bila-bila lalu orang narak. Tapi dok ya tok kucing yang ambil kasut dia jijok di kepala kucing tu. Coh. Dia duk pukul. Tergila lah dia ni. Duk ngenak, duk bunuh benate, lepas tu jijok, aci pecah, aci mapuh, pukul ramah, hatta ke orang. Lepas tu bunyi kata kena igak apa. Setengah itu orang yang kesia pada benate tu jadi. Igak tina ni. Muak jahat, muak tak molek. Jadi duk sedih hati gapo. Ambil anak-anak kucing kau duk jijok, kau duk gapo. La ilaha illallah. Duk seksa. Banyak-banyak lah kita kelih dalam YouTube lagi gapo tu kan. Ada yang nak makan benate kan. Makan kera. Lepas tu kera tak ada apa lagi. Dia pun belah otak dah. Kobek otak. Pelik dah kita kelih padah dengan Tuhan. Hatta kowi itu padah dah. Makan ikan. Ikan tak ada ikan apa. Ikan dia hidup-hidup. Dia kena. Dia ambil ikan. Lepas tu dia pegang di mulut dia. Di gapo tu. Lepas tu dia celup. Celup minyak panas. Lepas tu bagi tok atas ide. Duk cocoh duk la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di mana ke perimat mana tak sebelah pada itu kan. Ni nak Islam ni jaga bukan tu Islam ni ikut sing. Hak nu berat kita kelih. Hak ni. Hak hadis ni apa? Seorang Tino tu masuk diseksa dengan sebab buku kadi dia tu dengan sebab seekor kucing. Dia kurung seekor kucing habasat Dia kucing dia kurung seekor kucing tu. Dia kurung saya dengan mapuh. Allahu Akbar. Ju'an. Mapuh dengan lapar. Hak tancai tu lah. Hak biasa kita nak pergi mana-mana. Kalau ada orang rumah tak apa. Tak ada rumah kita lepas kucing luar lah. Lepas kucing luar. Yang noi dia boleh makan apa? Makan. Yang noi dia boleh makan upuk. Makan gapo-gapo benate-benate hak duk gerak atas muka bumi ni hak lalu tu. Tak apa dah. Apa pasanya? Kita nak pergi luar. Kalau kita pergi dalam rumah juga mana tu kita tak upaya pada. Tak upaya pada. Tak mana tu pasir hak ya nak qada hajat nak gapo tu pada atau kita tak di mohore ke. Pasal pada jiran ke gapo nama tu. Yang kita kurung dia kalau sengaja. Kalau cari dah tak temu, dia pun nusuk. Ya nusuk. Kita cari dah temu, kita tak ada rumah ni. Kali duduk luar dah kita nak pergi musafir seminggu. Bos seminggu kita kelima apa? Lapar. Hak tu nak kena kita sengaja ni. Habasatha. Dia kurang seekor kucing tu hatta matat sayang mapuh. Nampak tu ju'an. Fadakhalatin nar. Fadakhalat fiha an-nar, maka dia masuk orang perempuan tadi masuk dengan sebab apa? Dengan sebab kucing tadi masuk dalam neraka, naudzubillah min dzalik.
Maka Nabi SAW dia berkata, la anti at'amtiha, ya dengan kasrah, wala saqaitiha. Nampak tu? Tak ada oi makan, tak ada oi minum, tak ada lepah. Hatta ta'kula min khashashil ard. Tak ada lepah wir makan upuk ke makan benate-benate. Malai-malai ikut dia lah. Daripada dia benate hidup gerak di atas bumi ni. Tak lepah patulah kita ni. Kalau kita tak sehat tu kita lepah. Lepah wir cari makan. Nampak tu ya, kucing pasal dia. Ya nak cari makan pasal dia katik, bukan nak makan upah tulang. Semua kita bukan nak sikabun nak galai katik, dia nak makan tikus, dia nak makan dia, nak makan tikus. Ada setengah kucing tu makan tupah. Nampak tupah tu sikit gak we klik tupah we kita. Misalnya makan dia, nak. Ada setengah kucing tu ngomong dengan ular, makan ular. Ada. Mana kata makan dia, kita lagi tak boleh. Tapi kucing kalau kita pegang ni jagalah. Lagu tu orang kata ya baik-baik lain sikit. Artinya mana kata kita belok cara kita cakno kita gapo, kita akan boleh pahala. Kadang-kadang sungguh kita ya mahal kau ni dah. Ada kucing seekor kena tepuh di kereta, jadi renyok. Kain dia tu renyok. Lepas tu bila kita tengok nyanyi kesian, dia nak makan betul leh. Sakit. Adalah patah tulang ke apa tu. Nampak tu? Ada. Lepas tu seorang tu pergi di bawah di mana? Di bukan hospital, di klinik Nate. Tengok patah kain. Kok tu ruko, kok tu ada aksik, ada kok tu ni. Apa ni? Sibul bay. Aduh, kita pergi klinik, kita ubat-ubat kita terlebih pada 300. Ni sibul bay, mikir kali ku. Aduh. Kalau bawa ambil cara lah no. Bukan kita temu tepi watah. Tak boleh ya tak. Tak boleh kena ambil nama, kena ambil gapo. Bawa tak ada buku free lagu ni. Nampak tu? Oh ni habis banyak. Tapi bila kita habis banyak apa nama tu dengan sebab insya-Allah, dengan sebab kita fubat dia, kita gapo dia tu, boleh sia, boleh segar, gapo tu kita lepas lagi. Ya nak duduk mampia, ya nak mana gapo nama tu, saya rasanya rezeki lah yang mari saudara dikasih. Mari rezeki min haitsu la yahtasib. Daripada kita tak ada nak kira mari rezeki. Tadi kita habis duit 1,500 dengan sebab kucing. X-ray lah kau tu, bukan kucing kita pula. Nyanyo ke dia kau tu kau ni. Saya rasanya ni nak kata masuk dalam bab ke bab orang yang tolong. Tolong ni Allah SWT kasih. Ihsan, martabah ihsan ni martabah yang tinggi sekali. Mana kata kita sahwasa sesalah. Sahwasa saya lah. Sahwasa aduh, habis duit dengan sebab kucing kau tu kau ni. Anak kita tak apa, tak sampai tahu tu, tapi kucing ni banyak kau tu kau ni. Mana kata kita ihtisab. Gapo-gapo kita buat kita ihtisab. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akan boleh. Jadi demo ni sekelain. Kurang tak boleh makan, tak gapo. Macam apa? Banyak ke orang yang mikir lagu ni. Bukan kucing saja tak. Dah, kami ni ngenak, kami ni pergi makan. Makan ni orang. Nak tanya tu kami ada otak ke kamu ada otak. Kamu ada otak, kamu duk lepas apa tak ada berjirat dia, apa tak ada ceruk upuk ke dia, ya lapar. Pada kita lepas dia habis. Kok le benar orang pada orang habis ya. Pak kita nak bagi kami tak boleh. Nampak tu? Banyak tu banyak kat panah-panah kampung dengan sebab kami, dengan sebab lembu, dengan sebab pak kata dengan sebab ayam itik. Nak pegang molek yang menjadikan satu penyakit tiap orang pula. La yu'minu ahadukum. Nampak tu? Tak berimannya seorang kamu. Orang yang apa? Yang tidak yu'min jarahu bawa'iqah. Yang orang tepi muhria tu tak selamat daripada kesusahan, daripada benda-benda yang boleh menyakiti dia dengan sebab kita.
Ada nate hak kita mari duk ganggu dia. Ayah dia naik tak kereta dia habis lerok gurih. Kambing dia masuk dalam pagar rumah dia habis bunga-bunga. Nampak tu. Kadang-kadang itik dia masuk dalam rumah dia habis ikan-ikan. Ikan molek-molek haya dak apa haya dak pegang dalam pagar. Kita kena jaga situ. Mana kata nak pegang nak gapo, kena jaga nak gapo. Barulah boleh pahala. Bosa takut dak boleh laknat sokmo. Laknat gapo? Laknat ucap pe sabcen daripada tuai. Celaka nate ni. Dah celaka lah tuai menate ni. Sekian. Nak laknat sokmo. Apa dengan itik kita, kambing kita ke apa? Lo ni saya pakai pelik-pelik dah. Duk lepas kambing dah naik sijik berak atas sijik. Kau berat. Orang nak muih kambing tak boleh. Ya tak ada nak muih kepada tuai dia tu. Lepas tuai tak tahu. Satu ketika tu, buat tuai tak tahu dia mau oyak-oyak susu. Kambing dia 10 ekor, kambing dia 9 ekor tu. Dia mau gaya dak oyak tak reti semulai. Semulai. Kita dapat mau dia 9 ekor. Tu dia nak main payah. Dah kita pun pakak rakyat lakar dia. Tapi dia ada itu. Naik ke masjid, naik ke apa? Dia masuk mulai kambing. Dia masuk mulai kambing. Semulai molek lah. Mulai kambing kita dapat mau hidup dah jujur. Nak tu kesalahan. Bila orang habis ramuk roh ke apa tu. Royak dah adik ke apa dia ambil ayat kita hak lain. Ambil itik kita hak lain. Ambil gapo kita hak lain. Dah royak tu dah kata kucingmu, anjingmu, gapo mu. Dah duk ganggu duk gapo. Tuai pun tak ada peduli, tak ada gapo. Makna kata kena lagu tu nak weh piau. Dah saudara dikasihi. Lagi pula kita mai tengok pula satu hadis lagi. Rasulullah SAW lari daripada kita supuh benate. Nampak tu? Satu ketika saudara dikasihi Rasulullah SAW berada dalam apa? Berada dalam perjalanan. Dan seorang perempuan tu duduk atas unta. Wa imra'atun min ansari ala naqah. Fadajarat. Maka dia mongoh sikit orang Tina tu. Menate tadi tu jadi gelepar sikit. Jadi menate tu jadi tak ada ning dak gelepar. Berkali kalau gajah gak turun menyok. Kalau gajah turun menyok. Kalau uto ni apa kata yang mongoh sikit panas ke mana hal. Maka seorang Tina ni bila dia duduk atas uto tu jadi pengah panah. Di uto turun menyok ni. Kita buat sepengah gajah dah. Gajah nak menyok ke turun menyok. Artinya, bakannya di perangai dia tu berubah. Fadajarat fala'anatha. Maka orang Tina ni kata, celaka mu ni. Mal'un. Kamu ni. Ya arak dia. Letih juga arak aliku. Berkecik sikit, Allah ya la'anak. Apa? Allah laknatmu. Kadang-kadang lekat lidah. Kita bosan juga. Betul lah. Dilarangkan kita ucap laknat anak. Pada orang apa tak boleh. Celakamu. Jadi orang Tina ni kata kepada uta ni. La'anakallah ke Allah ya la'anaka. Fasami'a dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dengar. Tina tu sumpah pada uta tu. Nabi SAW bersabda, dia kata khudhu ma 'alaiha wa da'uha fa innaha mal'unah. Nampak tu? Nabi SAW ayat kata, ambillah apa yang ada atas dia. Buat turun. Tuai apa turun? Lemek ke gapo ya tak atas uta untuk anak uta tu kan? Panggil. Gapo kalau lemek apa lemek ke gapo ke kuda ke gapo benda hak tak atas belakang kuda belakang uta tu. Nabi suruh tu baik semua tu. Waktu turun orang tu dia turun. Lepas tu barang-barang di belakang dia tu turun ambil habis semua wada'uha fa innaha mal'unah. Dan lepas dia pergi. Sebab dia tu dilaknat dah.
Bak mun kata dia mal'unah mana tak, mun minta dengan apa dengan Tuhan tu, maka Tuhan pun terima doa tu. Jadi gimana Nabi suruh lepas ekor otor tu lepas lagi. Buya gi mana ikut dia. Tak boleh pegang lah otor ni, tak ada guna lah. Apa dah musuh dia. Fa innaha mal'unah, maka otor ni dilaknat dah. La ilaha illallah. Tak boleh kita sumpah otor. Dah. Pak Ustaz. Nanti kucing ni tak kerti kucing ni. Dah. Maksud adalah laknat Ustaz. Tanya dia, mundur sumpah, mundur ke apa? Apa aku nak panggil ke apa? Dah, binatang aku itik. Nah, ya kena panggil binatang kucing sebab dia kucing. Tak apa. Nah, misalnya. Nah, lepas tu lagi pula satu hadis lagi. Hadis tadi dikeluarkan oleh Muslim. Satu hadis lagi Nabi SAW larang yang kita sumpah pada ayah. Terutamanya ayah bapak. Daripada Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbu dika fa innahu yuqidhu lis-salah. Hadis ini sahih. Nah, dikeluarkan oleh akhrajahu Abdul Razzaq dalam musannaf dia dan Ahmad dalam musnad dia, Tayalisi dan Humaidi dan Abu Dawud dan Ibn Hibban. Jami'an min hadits Salih bin Kaisan ibn Ubaidillah ibn Abdullah wa hadha isnadun sahihun ala syart asy-syaikhain. Nampak tu? Janganlah kamu sumpah ayah bapak khususnya. Karena dia tu menggerakkan kamu. Dia tu nak gerak kamu untuk semaya. Sungguh duk bunyi suara ayah kan. Ayah yatai duk suara dia. Dia gerak kita semaya tu. Yang kita sumpah dia, bosan nak tidur tak boleh. Tengok je, Allah buka pak lapor kaca dia. Ayah tak ikut semelah. Dah tak boleh lagu tu. Dah kita yang ni. Ayah gerak ni ayah nama malaikat Betul lah. Bila kita nyanyi salah, kita kata a'udzubillah. Apa? Yang nampak syaitan, nampak jin. Nampak tu tengok di kok wat gapo banyak apa yang nampak jin. Ada hanya di jin. Nah, jin wat rupa anjing. Ada. Tapi bila ayat ni yang kita sumpah dia lah. Apa sebab dia gerak kita. Yang nampak malaikat. Anjing yang nampak jin. Ayat nampak malaikat dan ayat juga gerak orang semaya sumpah. Nampak tu patutlah kita pegang ayat lagu tu. Dia gerak kita subuh. Nampak tu? Yang kita sumpah dia. Akhir sekali saudara dikasihi, satu hadis lagi. Rasulullah nak tunjuk katanya dia tu sangat rahmat pada binatang-binatang yang tidak boleh bercakap ni. Ajmawat ni daripada Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah atau al-qatlah wa idza dhabhtum fa ahsinu adh-dhibhah waliyahudda ahadakum syafratahu waliyurih dhabihatahu. Hadis ni hadis Muslim. Fak kita tahu belakang dah, cuma kita nak ayat tahu lagi bagi orang yang tak tahu lagi. Inna Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia tu memfardukan atau menuliskan nasuh kita tu buat molek kepada apa saja. Katabal ihsan, mana memfardukan supaya kita katabas menga fardu lah, sebenarnya kutiba alaikumul as-siyam, kutiba difardukan ke atas kamu apa puasa. Hak ni pun difardukan ke atas kamu kena buat baik dalam tiap perkara. Misalnya bila kita nak bunuh molek. Bunuh molek dengan cara mana? Dia mati selalu dah. Kalau sebenarnya ada hukum bunuh kan, orang tu bunuh orang. Lepas tu dia ditangkap dan dia mengaku dia apa dah, lepas tu waris-waris balik hak kena bunuh tu, hak mati tu tak ada jang nak kena bunuh balah. Tak apa. Bunuh lu dah. Sebenarnya kita dah kelih di negeri-negeri yang tatbiq syariah ni. Bila dia bunuh, fuak kali gu. Bukan kata nanti siki. Wacok raya sakit. Bukan, dak fuak kali gu. Fuak ada dah putus. Kalau kepala ke, kepala putus. Lalu berdiri juga, bawah dah. Bawah tepat yang kena pak, mata gih lu dah. Yang ni dia buat pa tadi kaki ado pa tadi tangan ado. Dah.
Ni makna kata Islam dia jaga situ. Walaupun dalam kita nak tatbiq syariah pun kena jaga. Dan apabila kamu sembelih molek. Habis itulah kita nak sembelih lembu, nak sembelih gapo tu, sembelih wi cepat. Kerak pisau wi tajam. Sebab itulah wal yuhidda ahadukum syafratahu, makna tu wi pisau kita tu wi tajam sungguh. Perah kaliku. Saya kelih orang Indonesia dia sembelih kan. Sembelih sapi kan. Sembelih lembu kan. Kaliku dia turun. Rup. Jadi masya-Allah makan habis. Makan di kanan suk kiri. Tali pak panggil ta orak. Orak nadi orak apa tu putus kaliku. Rup. Lembu tak ada letih, tak ada sakit. Ada pun berah, pisau tupu mana pisau sagi? Kawir sakit dah. Atau berah pisau tupu. Allahu akbar. Nampak tu? Wal yurih dhabihatahu, hendaklah kita wi ada binatang kita sembelih tu dia tu ia mati dengan seni, mati dengan doa itu. Satu hadis lagi sakut dengan sembelih ni, yang wi gur dia duk kelih. Ambil gur dia kita jauh. Yang dia duk sembelih dak apa mata gur dia, Allahu akbar. Kita duk nyanyi pada binatang lagu tu. Saudara dikasihi, masa kita pun telah sampai pada penghujungnya. Itulah di antara gambar-gambar rahmat Nabi SAW terhadap binatang-binatang. Wa imolek belako, insya-Allah Allah Taala redha pada kita dan ampun pada kita. Dan kita akhiri ruangan kita dengan subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.